Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Syafiq Zulkifli. Dan saya Deti Zaidi, ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 21 Oktober 2015 dan antara paparan utama malam ini. Paparan utama Fokus hari ini 21 Oktober 2015. Bekas Ketua Polis Negara dibenarkan merayu terhadap anugerah RM2.78 juta kepada bekas tahanan ISA. Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu beri ruang niaga baharu kepada warga tempatan. Jerebu tidak halang penganjuran MotoGP Sepang. Malaysia akan menggunakan sepenuhnya alat yang dapat mengukur zarah pada 2.5 mikron atau PM2.5 menjelang penghujung 2016 bagi bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi berkata penggunaan alat pengukuran PM2.5 akan menjadikan bacaan IPU lebih tepat berbanding alat pembacaan sekarang yang membaca dan mengukur habuk halus kurang daripada 10 mikron. Wan Junaidi berkata 13 stesen pemantauan lagi bakal ditambah selepas pelaksanaan bacaan pengukuran zarah PM2.5 itu nanti. Bercakap di lobi Parlimen hari ini, Wan Junaidi menambah kaedah bacaan IPU yang sedang diguna pakai oleh Malaysia kini masih lagi diterima dan mengikut standard antarabangsa. Dalam pada itu, Wan Junaidi berkata menurut laporan yang diberi oleh Jabatan Alam Sekitar, sehingga kini tiada fenomena jerebu kuning seperti dihebohkan pengguna laman sosial. Menurutnya, jerebu kuning hanya berlaku di Indonesia tetapi tidak berlaku di Malaysia. Dalam pada itu, beliau berkata kementerian turut menerima laporan terdapatnya peningkatan pencemaran di beberapa kawasan termasuk di Banting Selangor dan Ceras. Kementerian Pendidikan hari ini mengesahkan 4,778 sekolah di kawasan terjejas jerebu dengan merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara tidak sihat dan sangat tidak sihat diarahkan tutup esok. Ia melibatkan sebanyak 2,696,110 pelajar di Negeri Sembilan, Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Bentong Pahang, Kuching, Samarahan, Seri Aman dan Betong, Sarawak. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan hari ini berkata Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah terlibat dikehendaki segera memaklumkan kepada sekolah-sekolah dan ibu bapa di kawasan masing-masing berhubung penutupan itu. Baiklah, sementara itu keadaan jerebu di Alor Star Kedah dilihat agak teruk sehingga menyebabkan jarak penglihatan sangat terhad selain bau asap dapat dihidu ketika berada di kawasan terbuka. Situasi hari ini adalah antara yang paling teruk berbanding sebelum ini di negeri berkenaan. Tinjauan di Kedah mendapati keadaan jerebu begitu ketara biarpun pada waktu tengah hari tadi dan masih belum beransur pulih biarpun pada sebelah petangnya. Namun penduduk di kawasan sekitar masih meneruskan aktiviti harian seperti biasa dan dilihat kebanyakan mereka menggunakan topeng muka. Asap memang tak tahu nak cakap macam mana, berbau. Kami pun tak boleh nak tahan. Kena ada sesak nafas ke pedih mata? Pedih mata tu ya Allah ni pun kesihatan saya pun macam teruk ke. Adakah yang pada Indonesia ataupun bala pada Allah gitu. Kan? Betul ya kan? Bila kita kata macam Indonesia mungkin satu bala pada Allah peringatan pada kita agar kita menjadi hamba yang lebih baik. Jerebu hari ni nampaknya teruk lah. Teruk daripada hari tu yang Ittihad kata cuti 2 hari tu kan. Mana hari ni nampak lebih teruk daripada hari tu. Ada bau-bau asap apa tak? Ada kira kata kita rasa pernafasan kita rasa tersekat. Dalam hidung rasa jadi gelemar yang pekat lah. Rasa tak selesa lah. Rasa jerebu ni teruk sikit lah sebab susah lah kan. Nak keluar kerja tak boleh, pedih mata. Tekak-tekak pun sakit lah, sakit dada. Sebab saya selalu keluar naik motor lah. Teruk sikit lah.
Kualiti udara di 3 kawasan di negeri Kedah meningkat kepada tahap tidak sihat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU jika dibandingkan bacaan itu pada Isnin lalu. Sehingga jam 5 petang tadi, Jabatan Alam Sekitar JAS mengesan bacaan IPU tidak sihat melebihi 100 di Alostar dan Bakar Arang, Sungai Petani iaitu masing-masing 152 dan Langkawi 159. Urusan pampasan kerajaan Arab Saudi kepada mangsa dan waris jemaah haji yang cedera dan terkorban dalam kejadian kren tumbang di Masjidil Haram Mekah 11 September lalu dijangka akan diselesaikan November ini. Pengerusi Tabung Haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata perkara itu akan diselesaikan secepat mungkin selepas pertemuan bersama Menteri Arab Saudi yang dijangkakan berlangsung bulan depan. Menurut Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, kerajaan akan memastikan urusan pampasan yang diumumkan Kerajaan Arab Saudi untuk mangsa dan waris jemaah haji yang cedera dan terkorban dalam kejadian kren tumbang di Masjidil Haram Makkah pada 11 September lalu berjalan lancar. Saya yakin dan percaya kita akan diberi untuk mudah carakan. Tapi apa pun, kami tidak boleh berjanji apa-apa. Kita akan buat yang terbaik. Kita akan usahakan yang terbaik dalam konteks pihak tabung haji untuk facilitate. Jadi kita akan bincanglah kaedah dia, mungkin ada bayaran-bayaran tertentu. Kalau yang kita tahu, 1 juta kepada yang meninggal. Itu umum ya. Cuma sekarang urusan kita untuk ziarah kasih, pada masa yang sama kita dapatkan maklumat yang terperinci daripada tuan tubuh yang tercedera tersebut dengan gambar, dengan evidence untuk kita bawa ke tatapan kerajaan Saudi untuk kita maklumkan kepada mereka apakah tindakannya. Lepas kami balik, kami akan buat lagi satu press conference atau di sana mungkin kita buat media pergi untuk beri maklumat terperinci kaedah cara pembayaran banyak mana, di mana dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas melawat jemaah haji yang tercedera dalam insiden berkenaan Zainul Arifin Zulkifli. Dalam kejadian 11 September lalu, Zainul Arifin patah tulang kaki kanan serta mengalami kecederaan tisu pinggang. Jadi maknanya bila bergegar dekat atas tu, dan dalam split second selepas bunyi dentuman bergegar tu, satu besi tu dah kena kat kaki. Time tu saya pun tak nampak apa yang kena kat kaki tu. Maknanya bila dah terkena tu baru kita dah tengok kaki kita dah patah, belakang apa semua duk sakit, semua duk bengkak tu. Barulah kita nampak yang satu orang kata bongkar besi tu lah, bongkar besi besar tu lah. Sebelum ini, TH dan Datuk Seri Abdul Aziz telah menziarahi 7 waris jemaah yang meninggal dunia, termasuk keluarga waris yang meninggal selepas pulang dari Makkah. 7 jemaah Malaysia terkorban dalam tragedi kren tumbang itu dan menurut Saudi Press Agency, penjaga 2 kota suci iaitu Raja Salman telah memerintahkan pembayaran 1 juta riyal Saudi kepada keluarga mangsa, 1 juta riyal Saudi kepada mereka yang cedera hingga mengakibatkan hilang upaya kekal dan 500,000 riyal Saudi kepada tiap seorang yang cedera. Peruntukan sebanyak 1.1 juta ringgit akan diberikan kepada keluarga mangsa yang meninggal dunia dan juga mangsa yang mengalami kecacatan kekal. Manakala bagi mereka yang mengalami kecederaan akan diberikan pampasan wang berjumlah RM573,610 Malaysia. Industri simen dijangka mencatatkan pertumbuhan baik dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang hasil sokongan daripada projek pembangunan prasarana utama kerajaan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, sektor pembinaan mencatatkan pertumbuhan antara 5 dan 6% bagi tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Bercakap kepada pemberita pada majlis ulang tahun ke-50 Persatuan Simen dan Konkrit Malaysia di Ibu Negara siang tadi, Mustafa berkata projek-projek tersebut merupakan pengguna utama simen. Menurutnya, prospek industri dijangka terus baik bagi sektor simen dan pembangunan secara keseluruhannya. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Simen dan Konkrit Malaysia, Datuk Yeo Soon Keng berkata, persatuan itu berharap kerajaan akan menumpukan kepada pembangunan jalan konkrit. Menurut Yeo, jalan konkrit dilihat lebih kompetitif dan sesuai bagi kawasan luar bandar dan kawasan yang sering dilanda banjir. Yeo berkata industri itu mahu melihat lebih banyak program kerajaan berkaitan dengan pengembangan jalan konkrit. Ringgit ditutup rendah hari ini selari dengan trend serantau berikutan penurunan dalam pasaran ekuiti China dan data dagangan Jepun yang lemah.
Pada 5 petang, unit tempatan disebut harga pada 4.2750 berbanding dolar Amerika pada 4.2600 semalam. Seorang peniaga berkata unit tempatan susut berikutan Jepun, ekonomi ketiga terbesar dunia mencatat tahap ekspor yang kurang menggalakkan sejak pertengahan 2014 disebabkan oleh prestasi China yang lemah. Ringgit juga lemah berbanding mata wang utama yang lain. Unit tempatan itu rendah berbanding dolar Singapura kepada 3.0696 daripada 3.0647 pada Selasa, namun mengukuh berbanding yen pada 3.5622 daripada 3.5643 sebelumnya.